Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Izinkan saya merakapkan ucapan penghargaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan di atas pembentangan usul dan undang-undang pembekalan tahun 2022 pada 29 Oktober yang lalu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seramai 22 orang ahli yang berhormat yang telah membangkitkan sebanyak 56 pertanyaan, isu dan cadangan berkaitan Kementerian Sumber Manusia sepanjang sesi perbahasan kali ini. Tan Sri Yang di-Pertua, seperti mana yang dibentang bajet tahun 2022 bertemakan keluarga Malaysia makmur sejahtera, terus memberi fokus terhadap memperkukuhkan pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Seperti tahun sebelumnya, matlamat bajet 2022 kekal kepada 3 fokus induk, iaitu pertama, rakyat dan sejahtera, yang kedua, perniagaan yang berdaya tahan, dan ketiga, ekonomi yang makmur dan mampan. Perundingan gaji negara masih dalam peringkat akhir penyediaan laporan kajian semula Perintah Gaji Minimum PGM 2020. Dalam kajian ini, Jawatan Kuasa Teknikal Perundingan Gaji Negara telah mengadakan perundingan awam dan sesi libat urus yang melibatkan wakil-wakil majikan, pertubuhan majikan, wakil pekerja, kesatuan sekerja dan orang awam bagi mendapatkan input tentang impak pelaksanaan gaji minimum ke atas sosioekonomi negara. JTPJN telah pun selesai menjalankan kajian impak dan kajian semula PGM 2020 dan JTPJN akan membentang hasil dapatan kajian ini dengan membuat syur tentang kadar dan liputan gaji minimum kepada majlis pada 18 November 2021. Menteri, Majlis gaji minimum. Gaji Negara sentiasa menggunakan pendekatan seimbang, balance approach, dengan mengambil kira kepentingan pihak majikan, pekerja dan kerajaan sebelum mengemukakan syur untuk pertimbangan dan persetujuan pekerjaan. Tan Sri Yang di-Pertua, Kementerian mengambil maklum cadangan kadar gaji minimum baru ditetapkan kepada 1,500 sebulan seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Muar dan Yang Berhormat Bahan. Berhubung perkara ini, peningkatan gaji minimum sewajarnya dilaksanakan secara berperingkat agar tidak memberi tekanan dan membebankan majikan serta menjejaskan operasi syarikat, terutama industri mikro kecil dan sederhana. Selain boleh mendedahkan pekerja kepada risiko kehilangan peluang pekerjaan. Dalam menetapkan formula gaji minimum, indikator sosioekonomi meliputi kriteria asas seperti pendapatan gaji kemiskinan dan gaji penengah serta kriteria pelarasan seperti pertumbuhan produktiviti buruh, kadar pengangguran dan pertumbuhan indeks harga pengguna atau consumer price index dengan izin turut diambil kira bagi memberi gambaran tentang situasi pasaran tenaga kerja semasa. Dua indikator yang digunakan dalam kriteria asas iaitu PGK dan gaji penengah adalah indikator yang menentukan keperluan asas pekerja serta keluarga pekerja dan mengukur keupayaan majikan membayar gaji. Bro, ini gaji minimum ni. Bagi kriteria pelarasan, CPM menggambarkan perubahan kepada kos sara hidup, manakala pertumbuhan produktiviti buruh digunakan sebagai indikator yang mana gaji wajar ditingkatkan selaras dengan peningkatan produktiviti. Selain itu, kadar pengangguran sebenar turut diambil kira sebagai satu kawalan supaya peningkatan gaji tidak mengakibatkan peningkatan kadar pengangguran. Seperti yang saya telah jelaskan sebelum ini, Majlis Perundingan Gaji Negara sentiasa menggunakan pendekatan seimbang, balance approach dengan mengambil kepentingan pihak majikan, pekerja dan kerajaan. Boleh sambung 2.5, Wabi? Setuju Tuan Yang Atau nak habiskan? Betul. Saya dah bangkitkan mengenai isu gaji minimum. Kriteria nombor 1 adalah untuk diberi perlindungan kepada pekerja-pekerja bawahan B40. Itu asas dia. Tetapi jangan kita perlu tunggu hingga MPGN membuat keputusan tersebut. Ikutlah seperti Pakatan Harapan. Tiap-tiap tahun naikkan RM100. Ini adalah untuk mereka mendapat gaji minima yang bagus, yang fair kerana mereka tidak ada bargaining power. Tetapi kalau sekarang Pakatan Harapan merajui kerajaan, gaji minima di negara ini patut RM1,400. Tahun dulu Yang Berhormat Bila Menteri pun kedekut tak naikkan gaji minima. Tahun ini pun saya ada jumpa dengan Menteri Kewangan
Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, di mana saya telah terangkan asas-asas tersebut. It's very lengthy, saya tak mau bagi tahu. Tapi itu, I don't want to explain. Tapi saya haraplah, Yang Berhormat boleh membawa perkara itu ke Kabinet, macam saya buat dululah. I didn't wait for MPGN. Saya buat, pergi ke Kabinet, katakan ini asas dia, perlu meningkatkan gaji tersebut. Dan kita baca hari ini, The Age, di mana mengatakan 72% pekerja di negara ini ingin mengalih ke kerja yang lain kerana asas ini adalah gaji yang rendah. Satu di antaranya. Ini adalah tertinggi di rantau ini. Singapura pun hanya 60% saja yang ingin menukar kerja. Jadi Yang Berhormat perlu usahalah untuk kebaikan pekerja. Saya tahu Yang Berhormat mungkin sibuk dengan pilihan raya di tempat-tempat lain macam Melaka, tapi jangan lupa kewajipan kepada orang miskin. Terima kasih. Menteri, sekali.